Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Pada hari ini 14/12/2021, 9 Jumadal Ula 1443, kita telah masuk ke jilid yang keempat. Sambil-sambil duduk main PKP, akhir sudah kita sudah sampai ke jilid yang keempat. Ini di antara hikmah PKP. Kalau tidak, tak sampai. Mungkin kita baca sebulan sekali, kan? Mungkin 2 minggu sekali, tengok kekosongan jadual. Tapi dengan macam ni, kita boleh tetap setiap minggu kita baca 2 cerita. Al-Hikayatus Tsaminah Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-108. 108. 8 selepas 100. Itu bahasa Arab. Hikayat kita ini iaitulah di antara galakkan memastikan makan minum kita halal. Ataupun kelebihan makan halal itu menjadikan seorang itu mustajab doa. Mustajab doa. Kisah kita ini kisah seorang yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu tayyib. Tayyib ni banyak makna. Makna baik. Ada ulama hadis kata munazzahun anin naqais. Tayyib di sini dengan makna bersih, suci. Allah Ta'ala tu daripada sifat, sebarang sifat kekurangan. Itu makna tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tidak akan terima amalan, perbuatan, kata-kata, doa kita kecuali yang tayyib, yang baik, yang bersih. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang mukmin seluruhnya sebagaimana Allah Taala telah mengarahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul-rasul telah diarahkan. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah daripada makanan tayyib, makanan yang baik. Yang baik itu maknanya yang halal, yang bersih, yang suci. Wa'malu salihan, dan beramallah dengan amal yang saleh. Kerana aku, kata Allah, dengan apa yang kamu lakukan itu mengetahui. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada yang baik-baik, daripada apa yang aku rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah 172. Thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara. Kemudian baginda Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang lama mengembara, musafir. Ash'atha aghbara. Kusuk masai dia punya rambut. Berdebu daba habis dia. Orang Kelantan kata geroseng. Kusuk masai itu makna geroseng habis dah dia punya bulu-bulu tu. Aghbara, berdebu daba habis dah tubuh dia. Jalan di padang pasir dulu. Yamuddu yadahi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, berdoa maksudnya. Wa mat'amuhu haram, makanan dia haram.
wa mashrabuhu haram, minuman dia haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia haram, wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan benda haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana nak diperkenankan doanya itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata di tuan kitab ni, sebenarnya saya ada hadis lain yang sesuai dengan tajuk ini, dengan kisah. Tapi memandangkan hadis itu diriwayat oleh Imam At-Tabarani wa akhrajahu Ibnu Bardawai. Tapi hadis itu dhaif. Dhaif. Para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Tapi menariklah kalau kita dengar kata-kata dia besar. Saya pun rasa nak cerita juga kepada tuan-tuan. Sebab tuan kisah hadis ini dhaif. Tapi dia sendiri memang mustajab doa. Kita dengar. Tuan-tuan tanda hadis ini dhaif kata. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dicerita ni. Riwayat pun kita kata diriwayatkan. Bahawa ada orang baca ayat ini dekat dengan Nabi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada atas muka bumi ini yang halal yang baik. Surah Al-Baqarah 168. Ketika itu faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bangun. Berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha an yaj'alni mustajabad du'a." Mustajabad da'wah. Rasulullah doalah biar saya ni mustajab doa. Maka kata-kata ni sangat masyhur, diulang-ulang oleh para pendakwah, para ulama ulang. Tapi orang tak berani nak sandar ke Nabi lah, sebab hadis ini tidak sahih. Maka diriwayatkan Nabi pun kata, ya Sa'du atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Elokkan makanan kamu, cari yang halal, yang tayyib, kamu akan jadi orang mustajab doa. Ila akhiri al-hadis. Yang pentingnya Sa'ad ni radhiyallahu anhu memang masyhur dengan mustajab doa. Kita tak boleh nak peganglah dengan hadis ni sebab dia kata dhaif tadi ataupun tidak sahih. Tapi peristiwa itu berlaku kepada Sa'ad sebagai seorang yang mustajab doa. Baik, kita pergi kepada dilalatul hadis. Hadis yang riwayat Muslim tadi, hadis Abi Hurairah, dilalah dia menunjukkan kepada apa? Taharril halal wa taqayyud bih. Setiap orang mesti wajib mencari, memastikan semua makanan kita tu halal. Dan kita terikat dengan patuh halal haram dalam bab makan minum kita kena jaga. Maka dia menjadi tariq liqabulid du'a, itulah cara jalan untuk mustajab doa. Kita nak suruh doa kita mustajab, jangan makan benda haram. Pastikan makan minum kita halal, pakaian kita halal, duit-duit yang kita dapat tu halal, barulah dia mustajab doa. Jadi hadis ini ada beberapa riwayat lah. Hadis asalnya, hadis hikayat ni riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan pun sudah pengenal, dia banyak kali dah kita ulang. Abu Hurairah nama dia Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dia masuk Islam sebelum dia berhijrah. Dia berhijrah ke Madinah pada tahun yang ke-7 ketika berlakunya peperangan Khaybar. Wa kana minal fuqara, dia ni seorang yang fakir. Dan setelah dia masuk Islam, dia sempat berguru, bersahabat dengan Nabi SAW selama 4 tahun. Dia pecuk betul-betul belajar, tak tinggal Nabi SAW, sehingga dia menjadi salah seorang daripada periwayat hadis yang banyak di kalangan sahabat. Cerita dia, boleh jadi kita tak cerita lagi dalam siri yang lepas. Kharajan Nabi SAW ila Khaybar. Nabi ke Khaybar, aku pergi ke Madinah, hijrah. Sampai-sampai di Madinah, Nabi tak ada. Masa tu bukan ada SMS, bukan ada WhatsApp, bukan ada Facebook, tengok. Nabi tak ada. Nabi pergi Madinah. Mana ada. Kalau zaman kita sekarang senang. Mana ada.
Dia duduk Khaybar, baru check in di Khaybar. Contohlah kita kata. Dia tak ada. Dia sampai Madinah, tengok sampai waktu subuh. Fasallaitu khalfa Siba' bin Urfutah. Dia solat di belakang Siba' bin Urfutah ni sebagai pengawal di Madinah. Nabi kita lantik Siba' jadi pengawal Madinah sepanjang Nabi tak ada. Tengok ni, Abu Hurairah ni orang yang teliti. Faqara'a fi sajdatil ula bi surati Maryam. Siba' salat subuh tu rakaat yang pertama dia baca surah Maryam. Pada rakaat yang kedua dia baca surah Wailul lil mutaffifin. Celakalah, neraka wil bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Bila baca ayat ni, faqultu, aku pun cakap, wailul li abi, celakalah ayah aku. Qalla rajulun kana bi ardi azdin illa kana lahu mikyalan. Jarang orang yang duduk di Azdi tu kecuali dia ada dua sukatan. Satu cupak untuk dia suka, kalau dia beli dengan orang dia suka yang betul. Wa akhar yabkhasu bihin nas. Kalau dia jual dia guna cupak ni. Dia beli cupak ni yang cukup sukatan. Dia ni yang kurang. Dia kata, jadi bila dia dengar ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka dah lah dia tak habis dah lah. Ramailah orang binasa daripada Bani Azdi ni. Puak-puak ni rupanya puak-puak duk main dengan sukatan timbangan ni. Dan dia telah berdoa minta dengan Nabi SAW supaya berdoa an yuhabbibahu. Supaya orang suka dengan dia. Dan mak dia suka kepada Islam. Dengan berkat doa Nabi, mak dia masuk Islam juga. Alhamdulillah. Maka bila Abu Hurairah minta dengan Nabi doa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihima. Ya Allah, jadikan dua hamba-Mu ni, Abu Hurairah dengan mak dia, disayangi oleh orang mukmin dan jadikan mereka berdua menyayangi orang mukmin. Dia panggil, baru dia ada cinta berbalas. Jadi cerita Abu Hurairah ni sudah panjang. Kita tengok dalam siri yang lepas, banyak siri dah dia. Daripada hikayat 1 lagi. Hikayat 4 dah ada Abu Hurairah. Baik, hadis yang kedua yang jadi nota yang berada nota kaki tu, yang Tuan Syekh kata hadis ni dah sebenarnya dia naknya, tapi oleh kerana riwayat dia lemah, maka dia letak nota kaki. Dia ambil hadis Abu Hurairah sebagai asas tapak base kepada cerita kita ni. Ini ketelitian. Ulama-ulama yang mengaji hadis dia kena teliti. Bukan lantak semua benda, asalkan jumpa hadis gak cerita belaka. Kamu dia tambah pula, digoreng pula. Oh, orang dengar memang menarik. Dia apa ni, dia bawa cerita di atas cerita yang tidak sesuai, sukar. Adapun Ibnu Abbas yang kedua ni. Isu yang kedua, Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah Sa'ad tadi. Nama dia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Ammin Nabi. Anak pak saudara Nabi Abu Talib. Anak pak saudara Nabi Abbas. Abu Talib tu pak saudara dia. Abbas adik-beradik kepada Abu Talib. Jadi sepupu lah orang panggil. Dan dia ni, Ibnu Abbas ni, orang panggil orang yang sangat alim. Walaupun dia sempat bersama dengan Nabi SAW selepas dia hijrah, lebih kurang 30 bulan saja. 30 bulan ya duduk dengan Nabi. Tapi dia sangat loba, sangat semangat untuk belajar, nak cover balik apa yang dia telah terlepas. Dia mengaji, dia ikut Nabi SAW. Dan kecerdikan dia ni cerdik, pintar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doakan Ibnu Abbas 2 kali, doa bil hikmah marrataini. Sekali dia duduk, bila Nabi dia tidur di rumah, giliran rumah makcik dia, Maimunah, mak saudara Ibnu Abbas, isteri Nabi. Nabi duduk rumah Maimunah, dia duduk sedia air untuk Nabi bangun tahajud malam nanti, ada air untuk wuduk. Rumah dulu bukan macam rumah zaman kita, ini ada bilik air, ada tangki air. Jadi kena yujahiz, dia siapkan air untuk Nabi kita gunakan. Faqal, Nabi SAW doakan Ibnu Abbas.
Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia, berilah kepada dia ilmu tafsir dan berilah dia kefahaman dalam agama. Wa kana yu'rafu biturjumanil Quran. Ibnu Abbas dikeladi dengan nama pakar bagi dalam bidang tafsir Quran. Pakar dalam bidang tafsir Quran. Kita kata alhamdulillah radhiyallahu anhu. Baik. Cerita Sa'ad macam mana pula? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasanya kalau abu-abu tu tidak nama, kunyah. Apa nama dia? Nama dia Malik bin Uhaib. Malik bin Uhaib. Maknanya kalau macam tu nama dia betulnya kan Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah, dan dia terkenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Macam mana nak buat? Kita ambil nama orang kenal lah. Bagi nama orang tak kenal pula. Sa'ad ini salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga hidup-hidup. Nabi kata Sa'ad fil jannah. Allahu Akbar. Wa ahadus sabiqin al-awwalin. Dia ni salah seorang daripada orang yang terawal masuk Islam. Logik lah kalau dia dapat apa ni 10 orang dijamin syurga tu. Qala Sa'dun, dengar ni. Ma aslama ahadun fil yaumil ladzi aslamtu fi. Pada hari aku masuk Islam, tak ada orang lain masuk Islam. Wa qad makastu sab'a layalin wa inni la thulusul Islam. 7 malam aku duduk di bawah title aku ni orang yang 1/3 daripada orang Islam. Mana awal sangat masuk Islam dia tu. Sayyidina Abu Bakar, Ali boleh jadi dia. Wallahu alam. Dia kata 1/3. Sulus. Ke maksud sulus ni, kalau ada maksud lain saya tak tahu. Yang pentingnya dia masuk Islam awal. Salah seorang daripada orang yang sempat peperangan Badar, Hudaibiyah dia pergi, dan salah seorang daripada 6 orang sahabat ahli syurah untuk nak memilih pengganti Sayyidina Umar. Nak ganti Umar. Umar bagi 6 orang. Sebab apa? 6 orang dia lantik, kamu pilih di antara 6 orang di syurah siapa yang layak. Jadi mereka pilih Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggantikan Sayyidina Umar. Selepas Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang sangat jahat, yang telah menikam perut Sayyidina Umar ketika baginda nak keluar salat Jumaat, salat subuh di Masjid Nabi. Baik. Dia ni daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah. Mak Nabi Aminah juga daripada Bani Zuhrah. Mana dia tu ada pertalian di situ. Fayaqulu yufakhiru kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufakhiru bi Sa'din. Nabi kita berbangga dengan Sa'ad. Dia kata apa? Hadza khali. Falyurini mru'un khalahu. Sa'ad ni pak jara aku ni, pak cik aku. Siapa ada pak cik lain tunjuk pak cikmu siapa? Mana Nabi nak angkat, nak bagi mangkap, bagi kedudukan kepada Sa'ad, Nabi sebut sedemikian. Siapa pak saudara dia? Tunjuklah. Aku pak cik aku ni Sa'ad. Masya-Allah. Wa kana Sa'ad ramiyan mahiran. Sa'ad ni seorang pelontar, pemanah yang pintar. Mana dia tanah, kena. Ataupun dia lontar, kena. Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi ambil busur panah dia, diberi pada Sa'ad. Wa yaqulu lahu irmi fidaka abi wa ummi. Sa'ad, kamu panah. Aku tebus dengan mak ayah aku. Maknanya tinggi darjat Sa'ad sehingga Nabi sebut sedemikian. Wa kana Sa'ad mustajab ad-du'a. Jadi Sa'ad ni salah seorang daripada mustajab doa. Walahu fi dhalika waqa'i masyhurah, dan terdapat banyak sangat beberapa peristiwa-peristiwa yang masyhur
saat ini mustajab doa. Kita kata radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Baik. Dalam hadis tadi Abu Hurairah kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. At-tayyib mana apa tayyib? Kalau kata baik juga maknanya yang lawan dia tidak baiklah. Lawan dia buruk. Maka Allah Taala tu tayyibun. Dan dalam tafsir hadis tadi dia kata apa? Bersih, munazzahun anin naqais. Suci dia daripada segala kekurangan. Itu mana tayyib. Jadi adakah tayyib ini termasuk daripada nama min asma'il husna? Jadi ada ulama mengatakan tidak. Wa tayyib laisa min asma'il husna. Jadi khilaflah di sini perbahasan. Berapa asma' husna? Ada kata 80, ada kata 99, seperti yang kita duduk hafal tu. Hafal ke ikut ya kan. Tak apa juga, CD hafalnya. MP3 juga tukar hafal dia. Ada majlis apa kak, cocok juga bunyi, pakai ikut belakang mamak gerak mulut. Ingat tak ingat. Allahu akbar. Maka tayyib tayyib maknanya Allah Taala tu bersih daripada segala kekurangan. Mana tayyib tu kita kata suci, bersih, cantik, lawa. Tengok kepada penggunaan lah. Kalau kita kata tayyib biasa ni kat mana? Halal, bersih, suci. Maka Allah Ta'ala itu bersih dia daripada segala kekurangan dan Allah Ta'ala nak kita kemukakan kepada dia dengan yang bersih, yang suci, yang tidak ada dosa, tak ada maksiat, tak ada noda dan dosa kata orang. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada orang-orang yang bersih, orang yang baik-baik, sentiasa beristighfar. Di antara tempat kita istighfar, di mana setiap kali lepas salat, kita bagi salam, kita pun istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Istighfar. Yang kelima, Nabi SAW ialah seorang manusia yang terpilih. Dan orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah dan sangat hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita nak menghampirkan diri kepada Allah, kita nak dekatkan diri kepada Allah, mesti kita kena ikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi orang baik, ikut yang baik. Jangan ikut yang lain. Jadi alhamdulillah. Setiap orang yang nak baik, kita ambil. Nabi kata apa? Ini halal, ini haram. Ini baik, ini tak baik. Maknanya neraca timbangan kita berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandai-pandai sendiri buat. Baiklah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mustajab doa, orang yang tinggi darjat, dia punya penjagaan makan minum kita sangat teliti. Sangat teliti. Nanti kita tengok contoh nanti. Baik para pelajar sekalian. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi sebut apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan kepada apa? Kepada Rasul-Rasul. Makan yang tayyibat, jangan makan yang buruk-buruk, yang tak baik, jangan. Kita kata alhamdulillah. Kita pun ni pelik buat kita ni, tak kira apa ni. Dalam bab makan yang makan halal tak kira. Setengah orang tu kita tengok kedai orang bukan Islam yang tak ada logo halal pun serbu masuk juga. Dia kata tak apa ni kedai kuih je ni. Kedai kuih mana ada sembelih. Dia ingat halal haram tu macam tu ya. Orang kafir pun dia faham macam tu juga. Sebab tu dia tulis dalam kedai dia tak ada babi tak ada pork, apa dia panggil ni. Tak ada arak. Dia tak tahu kambing dia jual tu tak sembelih. Mana halal? Dia ingat ke tak ada babi dengan arak, halal lah tu. Tak boleh. Baik. Isu yang keenam, isu penjagaan halal haram. Dalam kehidupan kita ni para jemaah sekalian,
kita kena pastikan usaha buat kita tu biar halal. Kalau kita nak melabur contohnya, siasat dulu. Patuh syariah ke tak patuh syariah? Ni kadang-kadang kita bakal lantak gitu je, mana boleh. Kena ada patuh syariah, kena ada peraturan. Nak makan, kita pastikan makanan ni dia punya isi kandungan dia apa benda. Kalau terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, syubhat tinggal. Sebab apa? Ramai di kalangan para ulama, dia panggil ulama salafus salih ni, sangat warak. Dia kata apa? Sebagaimana diriwayatkan, riwayat Imam Tirmidzi, dia kata la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba itu tidak sampai ke derajat orang yang muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran lima bihi ba's. Dia tinggal benda yang agak tak apa molek, takut terjebak kepada benda yang tak molek. Benda tu tak pasti lagi. Kalau orang lain makan je. Tapi orang warak ni dia sangat teliti, dia berhati-hati. Hadza hadis rawahu Tirmizi min hadis Atiyah bin Urwah As-Sa'di, dan riwayat daripada kata-kata ulama salaf. Ada kata Sayyidina Umar, ada kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Kunna nada', kami tinggalkan 9/10 al-halal makhafata an naqa fil haram. 9/10 yang halal tu kami tinggal takut jatuh kepada benda haram. Itu menunjukkan warak. Menunjukkan kepada apa? Waraknya mereka. Baik, isu yang ketujuh, harta yang kita cari ni ada kalanya bercampur. Bercampur dengan yang haram. Ikhtalata bihil haram. Maka jangan kita campur. Jangan campur. Sebab innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni dia nak yang betul-betul khalis, bersih, suci sungguh-sungguh. Maka kita janganlah ambil benda-benda yang tak baik. Jangan ambil tak baik. Allahu Akbar. Seorang ulama salaf, nama dia Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri kata apa? Man anfaqa minal haram fi ta'atillah. Siapa dia ambil harta dia yang haram, pergi nafkah, jalan taat, jalan sedekah, jalan nak buat masjid ke, nak wakaf ke, nak apa benda, tapi duit dia duit haram. Kaman tahara thawban najis bil baul. Ibarat seperti seorang yang basuh. Dia ambil pakaian yang kena najis, pergi basuh dengan air kencing. Boleh tak? Lah. Pakaian yang najis, kena pergi basuh dengan air yang bersih. Demikianlah ibarat kata, dosa tidak akan dihapuskan dengan benda yang haram. Kita kena hapus dia dengan benda yang halal. Dosa tidak boleh hapus dengan benda yang haram. Jadi kita nak sedekah, ai bagi sedekah dengan duit haram. Mana boleh macam tu? Ini kaedah dia. Kata-kata Sufyan tadi ambil daripada Ihya. Allahu Akbar. Ada lagi riwayat, tapi riwayat ni pun sama juga. Syekh Ahmad Syakir kata riwayat Imam Ahmad ini lemah. Kita ambil yang sahih, banyak lagi kan. Yang ke-8, warada fi hadis Ibnu Abbas. Tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Ada kata marfu', tapi ulama kata mauquf tu ahsan. Ada seorang hamba ini duk campak dalam mulut dia benda haram. Bila masuk benda haram, ma yutaqabbalu min amalun 40 yawman, tak terima 40 hari. Ibadat dia sah, tapi pahala tu tidak ada. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Kita kata kita takut, tuan-tuan. Takut ke tidak? 40 hari tak ada pahala. Semaya saja. Tapi dosa tu gugurlah sebab dia solat. Dia kata amal di sini nakirah, la ma yutaqabbalu minhu amalun 40 yawman,
Nakirah juga umum. Maknanya amalan-amalan kebajikan dia tu tak ada pahala belaka. Allahu Akbar. Sama ada yang bersifat zahir seperti solat, sedekah ataupun yang batin. Kan? Yang dia duduk. Tapi pahala tidak ada. Kita kata wallahu alam. Jadi bila doa tidak mustajab, banyaklah benda lain pun tak dapat. Sebab, dengar ni. Kata para ulama, li'anna du'a miftah. Doa tu menjadi anak kunci li kulli syai'. Semua perbuatan kita ni duduk di doa. Fa in faqadahu faqad ughliqat dunahu al-abwab. Siapa dia doanya tak mustajab, pintu-pintu lain pun tertutup. Kita kata na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah. Jangan duduk main begitu. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Wal haramu la khaira fi. Benda haram tak ada kebaikan. Bahkan ada dosa. Ada dosa. Jadi, bila kita tahu benda tu haram, benda haram ni benda tak baik, benda berdosa, janganlah kita buat. Kan? Hadis Nabi SAW, dia kata apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata minas suht. Tidak masuk syurga mudah-mudah mana-mana orang yang daging dia tumbuh daripada harta haram. Tak kira lah harta tipu orang ke, harta batil ke, harta riba ke, harta rasuah. Allahu Akbar. Wa kullu lahmin nabata minas suhti kanatin naru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka lah lebih utama untuk dihumban dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadzal hadis rawahu Ahmad wa Darimi wal Baihaqi wa ghairuhum. Waliza. Karena itu kita tengok orang-orang soleh daripada zaman Nabi SAW sampai zaman mana pun, mereka sangat-sangat menjaga mulut dia daripada dimasuki oleh makanan-makanan yang tidak halal. Makanan atau minuman yang haram dia jaga. Kalau tersalah, mereka akan cepat hapuskan perkara itu. Contoh, Nabi SAW pernah jumpa tamar. Buah tamar jatuh atas jalan. Nabi tak makan. Cucu dia ambil masuk dalam mulut. Nabi kata, kah, kah, kah. Orang Kelantan kata, keh, keluarkan. Tak boleh. Tengok ni, warak. Nabi ajar kepada kita warak, pada cucu dia warak. Tak kata, biarlah budak-budak. Tak ada biar. Nabi kita suruh tarik, keluarkan dia. Nabi kata, laula anni akhaf an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau aku tak bimbang dia ni tamah sedekah, aku makan. Tapi aku bimbang, takut dia tamah sedekah. Hadis ni dalam Bukhari. Sayyidina Abu Bakar pernah satu hari dia makan. Dia terlalu lapar, dia makan makanan. Gulam dia bawa. Akhir kali dia tahu ini makanan ni hak gulam dia jadi bomoh zaman jahiliah dulu. Orang bagi bayar hutang zaman tu. Oh ya, Abu Bakar korek sampai keluar habis benar. Sayyidina Umar pernah minum susu. Minum orang kata susu sedekah tu. Muntah balik. Sayyidina Uthman pernah menyesal dia pergi makan kenduri walimah, kenduri kahwin. Jadi dia menyesal, dia kata apa? Ada orang yang kata tuan rumah ni nak masyhur ya ni makan ni, nak glamour cari panggil orang besar-besar mari makan. Allah. Uthman kata sesat aku pergi. Kita hot glamour tu lah kita lari cepat perginya. Allahu Akbar. Imam Ahmad pernah tak makan roti yang dibuat dalam kilang roti anak dia Saleh. Sebab apa? Saleh ni pernah bekerja dengan Sultan. Allahu Akbar. Dia jadi qadi di Asbahan. Banyaklah orang-orang salafus saleh tu, biarlah dulu. Kalau kita baca lagi, kita pun rasa lagi berat.
Ummul Aswad binti Zaid Al-Adawiyah dikakul. Dengar ni tuan-tuan, kalau dengar ni takut kita. Ma akaltu syubhatan illa fatatni faridah aw wirdun min awradi. Kalau aku tersalah makan benda syubhat, benda yang tak elok, kan, akan terlepas daripada aku ni salah satu daripada kewajipan fardu, ataupun terlepas bacaan wirid hari tu, terlupa, tak sempat, macam-macam dia punya sebab sehingga dia terlepas. Sebab apa? Sebab dia makan benda yang syubhat. Tak makan benda haram lagi tu. Kita yang tak terasa ni kenapa? Kita ni tak terasa apa-apa ni. Liz, kenapa? Kata orang, kain yang bersih, kalau lalak hinggap pun kita tahu, ni ada taik lalak sini. Tapi kalau kain kotor warna hitam pula, cuah apa atas kain pun tak nampak apa gelap. Demikianlah hati ni. Kalau hati bersih, sekali dia tersalah dengan dosa, dia dapat kesan, dapat detect. Tapi kalau hati dah geluman dengan dosa, nak detect apa, kalau detect pun tak nampak apa dah, dia punya jam dah, dia punya alat tu sudah jam. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada episod apa tu, tajuk yang terakhir. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah doakan kepada Sa'ad biar dia menjadi seorang yang mustajab doa. Ar-Rasul yad'u li Sa'd bin Abi Waqqas an yakuna mustajab ad-da'wah. Nabi kata, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, perkenan mustajablah doa Sa'ad ni. Kalau dia berdoa, ya Allah perkenankan doa dia. Hadis ini rawahu Tirmizi wa isnaduhu sahih. Mana sahih cerita ni? Hak tadi cerita lain. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Nabi kita berdoa pada saat Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Ya Allah, dia jadikan lontaran dia, panah dia apa, mesti kena sasaran, target, dan perkenankan doa dia. Hadis ini rawahul Baghawi fi syarh sunnah wal Hakim, kata di muhakkik isnaduhu dhaif. Baik. Apa sebab doa mustajab? Sebab orang ke kadang-kadang doa ni jadi mustajab dengan sebab suasana, sebab keadaan. Tanda tuan-tuan, saya nak senaraikan di sini ada berapa ni? 5-6 perkara. Dia kata kullu insan, setiap orang yang terlaksana syarat-syarat ini, maka doa dia mustajab. Siapa dia? Ada orang yang tertentulah, macam Sa'ad Abi Waqqas tadi, 2-3 orang lagi sahabat yang kita akan sebut namanya. Anas bin Malik contohnya orang mustajab doa. Tapi ada lagi orang mustajab dengan sebab. Mustajab bersebab. Sebab yang pertama, al-mazlum, orang yang dizalimi. Tuan-tuan kena ingat, orang yang dizalimi, walaupun dia tu bukan Islam, tapi kalau dia berdoa, Tuhan perkenankan. Walau kana kafiran. Jangan main, jangan duk zalim walaupun dia kafir, tak boleh. Yang kedua, orang yang makanan dia halal, maka dia jadi mustajab doa. Yang ketiga, al-mukhlis, orang yang ikhlas dalam doa dia. Kita doa sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang bagi bayar pitih, bukan kerana sampul, bukan kerana macam-macam, kerana orang ni mustajab. Yang kelima, al-muttar iza da'a, orang yang sangat berhajat, bila dia berdoa, Allah perkenankan. Sebab itu saya bagi nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada hajat, jangan suruh orang saja doa, kita tu kena doa dulu. Kita yang muttar ni kena kuat doa. Yang kelima, al-walid, doa bapa, ibu bapa ke atas anak-anak. Jangan main-main, binasa anak kita kalau salah doa. Yang keenam, as-saim, orang berpuasa sehingga dia buka puasa ataupun dekat nak buka puasa, itu di antara doa mustajab.
Ini dia panggil mustajab doa dengan sebab. Sebab dan keadaan. Ada lagi tempat mustajab, itu panjang cerita. Kita nak ambil setakat 6 perkara dulu. Sebab Tuan Syekh kata alif lam kha ila akhiri. Jadi panjang lagi, tapi cukup setakat itu dulu untuk kita faham. Allahu Akbar. Beberapa orang yang mustajab doa. Kisah. Kisah yang pertama, saya nak ringkas je ni. Tuan-tuan nak tengok panjang, tengok dalam hikayat kisah benar dari Nabi SAW. Saya ada 3 kitab. 3 kitab kisah-kisah yang datang dari Nabi SAW yang sahih. Dalam YouTube sudah ada. Tuan-tuan boleh dengar. Kisah yang pertama, doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahib Al-Hikayah, cerita kitanya. Dia doa kepada siapa? Doa kepada Abi Sa'dah, Usamah bin Qatadah Al-Absi. Usamah ni tak baik. Dan Sa'ad ni dilantik oleh Sayyidina Umar. Jadi dia tuduh Sa'ad ni bagi harta perang tak sama kata. Tak adil. Dan dia kata Sa'ad ni governor ni tak adil dalam hukum dia. Dia qadi. Dan dia ni pemalas, dia suruh orang pergi perang, dia relax. Sa'ad pun doa. Dengar tuan-tuan doa ni. Doa ni jangan ambil doa ke orang bahaya. Sa'ad kata apa? Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, panjangkan umur dia. Jadikan dia dalam keadaan fakir. Na'udzubillah. Dan jadikan dia terfitnah atas dunia ni sebelum mati. Waqadkan. Allahu Akbar. Jadi katanya Usamah bin Qatadah dia ni tua, panjang umur. Kawan-kawan dia mati, dia tak mati lagi. Mata dia pun jatuh dah dia ni. Orang panggil kulit muka ni terkedu habis dah. Tapi duduk kat mana dia? Duduk tepi jalan, duduk kacau anak-anak perempuan lalu. Ni. Wa'arridhu lil fitan. Jadikan dia ni terfitnah. Jadi dia duduk. Bila orang marah, mana gak tok ayah? Kacau budak-budak perempuan ni. Akulah manusia yang kena doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tahu. Tapi dah macam kain buruk yang terbuang. Na'udzubillah. Jangan main doa orang kena zalim. Doa mustajab doa Sa'ad. Kisah yang kedua, doa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia doa ke atas seorang perempuan, makcik nama dia Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais. Arwah kata Sa'id bin Zaid ni ambil tanah dia. Oh, dia kata dia rampas tanah saya. Sa'id doa, ya Allah, butakan mata makcik ni. Na'udzubillah. Dan jadi dia mati dalam tanah dia tu. Tanah dia kata aku rampas tu. Dia mati situ. Jadi tak lama orang tua ni buta. Kebetulan dia gali telaga kat situ. Bila dia buta, dia berjalan dalam tanah dia tu, jatuh dalam telaga, mati. Na'udzubillah. Jangan main. Doa-doa yang orang buat fitnah kepada orang ni, puas hati-hati tuan-tuan. Sebab itulah bila kita tengok orang buat fitnah kita, sebar senarai macam-macam, kita janganlah doa kepada orang itu, ya Allah, kesian dia nanti. Kalau tak jumpa atas dunia, dia tak insaf, kita jumpa di akhirat je lah. Yang ketiga, Sa'id bin Jubair. Dengar ni. Sa'id bin Jubair ni seorang ulama, dia ada seekor ayam. Ayam dia ni ayam ni pukul 5 pagi dia berkukuk. Dia kejut untuk orang bangun tahajud. Jadi Sa'id ni dia tak ada jam, loceng tak ada. Dia duduk tunggu ayam dia kukuk, dia bangun. Satu malam ayam tu tertidur, tak kukuk. Hatta asbah, sampai ke pagi. Jadi Sa'id pun tak solat tahajud malam tu. Duduk tunggu ke kukuk ayam. Sedar-sedar orang dah subuh dengan azan. Astaghfirullahalazim. Mana ayam aku? Dia marah, dia kata, malahu qata'allahu sautahu. Mana ayam ni? Allah Ta'ala hilangkan suara dia. Katanya, fama sum'ali diki sautun. Lepas daripada itu, ayam pun tu tak bunyi apa dah. Tak berkukuk. Bisu ayam tu, na'udzubillah. Faqalat umhu, mak dia kata, ya Sa'id. Mak dia nasihat pada dia. Ya bunaya, Sa'id, anakku, la tad'u ala syai'in ba'da. Mu jangan doa
kat mana-mana sesuatu lepas pada ni. Jangan. Apa mula? Jangan doa dia pasal. Nanya dia. Jadi bila mari hajat, hajat nak bunuh dia. Biarlah zaman tu zaman fitnah banyak. Dia kata apa? Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, biar aku orang terakhir dibunuh oleh hajat. Jangan dia berkuasa untuk bunuh orang lain. Fama ashal hajat ba'daha illa 15 yawman. 15 hari lepas pada tu hajat pula mati. Allahu akbar. Abu Muslim Al-Khawlani ini semua cerita dalam kitab Sifatus Safwah. Dalam Sifatus Safwah, panjanglah cerita lagi, panjang tuan-tuan. Dicari dalam kitab Sifatus Safwah lah. Ataupun dalam kitab Ibnu Abi Dunya, tajuk dia Mujabid Da'wah. Orang-orang yang diperkenankan doa dia, panjang. Baik, di antara sahabat yang terkenal dengan masyhur dengan mustajab doa ni, Anas bin Malik, Al-Ala ibn al-Hadrami, dan lain-lain lagi lah, wallahu alam. Ramai lagi orang-orang yang mustajab doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ni orang yang mustajab doa apabila kami berdoa memohon kebaikan untuk dunia dan akhirat, ya Rabbal Alamin. Baik, setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.